Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meneruskan cerita dengan berkata, Ibu Ismail menyusukan Ismail dan minum air yang ada. Apabila bekas air sudah kosong, dia menjadi haus dan anaknya juga menjadi haus. Dia melihat Ismail berputar-putar dalam kesakitan. Dia meninggalkannya kerana dia tidak tahan melihatnya dan mendapati gunung Safa adalah gunung terdekat di tanah itu. Dia berdiri di atasnya dan mulai melihat lembah dengan penuh perhatian untuk mencari seseorang. Tetapi dia tidak melihat sesiapa. Kemudian dia turun dari Safa dan apabila dia sampai di lembah, dia mengikatkan pakaiannya dan berlari di lembah seperti orang yang dalam kesesakan dan kesulitan. Hingga dia menyeberangi lembah dan mencapai Gunung Marwah di mana dia berdiri dan mulai mencari dengan harapan melihat seseorang, tetapi dia tidak melihat sesiapa. Dia mengulanginya perbuatan itu, berlari antara Safa dan Marwah 7 kali. Nabi Muhammad berkata, inilah asal-usul tradisi orang berjalan di antara mereka, iaitu Safa dan Marwah. Ketika dia sampai di Marwah untuk kali terakhir, dia mendengar suara dan dia meminta dirinya untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mendengar suara itu dan berkata lagi, hai, sesiapa pun engkau telah membuatku mendengar suaramu. Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat membantu aku? Dan lihatlah, dia melihat seorang malaikat di tempat Zamzam menggali tanah dengan tumitnya atau sayapnya hingga air mengalir dari tempat itu. Dia mulai membuat sesuatu seperti bekas di sekelilingnya menggunakan tangannya dengan cara ini dan mulai mengisi bekas airnya dengan tangannya, dan air itu mengalir setelah dia mengambil sebagian dari air itu. Nabi Muhammad SAW menambahkan, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibu Ismail sekiranya dia membiarkan Zamzam mengalir tanpa mencoba mengawalnya, atau jika dia tidak mengambil air itu untuk mengisi bekasnya, Zamzam akan menjadi sungai yang mengalir di permukaan bumi. Nabi Muhammad SAW menambahkan lagi, lalu dia minum air dan menyusukan anaknya. Malaikat berkata kepadanya, jangan takut ditinggalkan, kerana ini adalah rumah Allah yang akan dibina oleh anak lelaki ini dan ayahnya, dan Allah tidak pernah mengabaikan umatnya. Rumah iaitu Kaabah pada waktu itu berada di tempat tinggi yang menyerupai bukit kecil, dan apabila banjir datang, mereka mengalir ke kanan dan kiri. Dia hidup dengan cara itu sehingga beberapa orang dari suku Jurhum atau keluarga dari Jurhum melewati dia dan anaknya, kerana mereka iaitu orang Jurhum datang melalui jalan Qada. Mereka mendarat di bahagian bawah Mekah di mana mereka melihat seekor burung yang biasa terbang di sekitar air dan tidak meninggalkannya. Mereka berkata, burung ini pasti terbang di sekitar air walaupun kami tahu bahawa tidak ada air di lembah ini. Mereka mengirim 1 atau 2 utusan untuk menemukan sumber air dan kembali memberitahu mereka tentang air tersebut. Jadi mereka semua datang menuju air itu. Nabi Muhammad SAW berkata lagi, Ibu Ismail duduk di dekat air itu. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah kami tinggal bersamamu? Ibu Ismail menjawab, ya boleh, tetapi kamu tidak akan berhak memiliki air itu. Lalu mereka bersetuju. Nabi Muhammad seterusnya berkata, Ibu Ismail senang dengan situasi tersebut kerana dia suka berada di kalangan orang ramai. Jadi mereka menetap di sana dan kemudian mereka mengirimkan keluarga mereka yang datang dan menetap bersama mereka sehingga beberapa keluarga menjadi penduduk tetap di sana. Anak iaitu Ismail membesar kepada dewasa dan belajar bahasa Arab dari mereka, dan kebaikan-kebaikannya menyebabkan mereka mencintainya dan memujinya ketika dia dewasa. Dan ketika dia mencapai usia dewasa, mereka mengahwinkan dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Setelah ibu Ismail meninggal, Ibrahim datang setelah perkahwinan Ismail untuk melihat keluarganya yang ditinggalkannya sebelumnya, tetapi dia tidak menemukan Ismail di sana. Ketika dia bertanya kepada isteri Ismail tentangnya, dia menjawab, dia pergi mencari nafkah kami. Kemudian dia bertanya tentang cara hidup mereka dan keadaan mereka, dan dia menjawab, kami hidup dalam kesengsaraan, kami hidup dalam kesukaran dan kefakiran, mengeluh kepadanya. Ibrahim berkata kepada isteri Ismail, apabila suamimu kembali, sampaikan salamku kepadanya dan katakan padanya untuk mengganti ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang, dia merasa ada sesuatu yang tidak kena.
Jadi dia bertanya kepada isterinya, adakah ada orang datang menjengukmu? Isteri Ismail menjawab, ya, seorang lelaki tua yang tampaknya demikian datang dan bertanyakan tentangmu, dan aku memberitahunya. Dan dia bertanyakan tentang keadaan hidup kami, dan aku memberitahunya bahawa kami hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Pada masa itu, Ismail berkata, adakah dia memberimu nasihat apapun? Dia menjawab, ya, dia berkata kepadaku untuk menyampaikan salamnya kepadamu dan memberitahumu untuk mengganti ambang pintu rumahmu. Ismail berkata, itu adalah ayahku dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Kembalilah ke keluargamu. Jadi Ismail menceraikan dan menikahi wanita lain dari kalangan mereka, iaitu Jurhum. Kemudian Ibrahim menjauhkan diri dari mereka selama jangka waktu yang dikehendaki oleh Allah dan kembali menemui mereka tetapi tidak menemukan Ismail. Jadi dia pergi ke isteri Ismail dan bertanyakan tentang Ismail. Dia berkata, dia pergi mencari nafkah kami. Ibrahim bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Bertanyakan tentang rezeki dan kehidupan mereka. Dia menjawab, kami makmur dan sejahtera, iaitu kami memiliki segala sesuatu yang dengan berlimpah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Ibrahim berkata, apa makanan yang kamu makan? Dia berkata, daging. Ibrahim bertanyakan lagi, apa makanan kamu minum? Dia berkata, air. Ibrahim lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah daging dan air mereka. Nabi Muhammad menceritakannya lagi, pada saat itu mereka tidak memiliki gandum, dan jika mereka memiliki gandum, dia juga akan memohon kepada Allah untuk memberkati gandum itu. Nabi Muhammad menceritakannya lagi, jika seseorang hanya memiliki dua hal ini sebagai rezekinya, maka kesihatan dan keadaannya akan terpengaruh buruk, kecuali jika dia tinggal di Mekah. Nabi Muhammad menceritakannya lagi. Kemudian Ibrahim berkata kepada isteri Ismail, ketika suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar menjaga ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail kembali, dia bertanya kepada isterinya, adakah ada orang menjengukmu? Dia menjawab, ya, seorang lelaki tua yang tampan datang kepadaku. Lalu dia memujinya dan menambahkan, dia bertanyakan tentangmu dan aku memberitahunya. Dan dia bertanyakan tentang kehidupan kami dan aku memberitahunya bahawa kami dalam keadaan baik. Aku memberitahunya bahawa kami dalam keadaan baik. Ismail bertanya kepadanya, apakah dia memberimu apa nasihat? Dia berkata, ya. Dia berkata kepadaku untuk menyampaikan salamnya kepadamu dan memerintahkan agar kamu menjaga ambang pintu rumahmu. Pada saat itu Ismail berkata, itu adalah ayahku dan kamu adalah ambang pintu rumahku. Dia memerintahkan aku untuk mempertahankanmu bersamaku. Sahih Bukhari.